Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita berjumpa lagi pada hari Isnin. Okey. Hari ini apa yang cikgu akan terangkan, kita akan belajar lagi Sui montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mikroorganisma. Sui montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Okey, ada 5 sebenarnya. Ada 5. Ini dia yang pertama, air. Okey, maknanya kalau ada kehadiran air, maknanya organisma tu boleh bertumbuh. Maknanya kalau tempat yang tu yang tak ada, yang kering, dia tak boleh hidup. Itu maksud dia. Faktor yang pertama adalah air. Okay, yang kedua, udara. Udara ni maknanya dia kena hidup tempat yang ada udara. Kalau kawasan tu tak ada udara, dia tak boleh hidup sebab dia perlukan gas oksigen untuk bernafas. Okay, yang ketiga adalah suhu. Suhu dia kena air suam-suam. Tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas. Sebab tu dalam keadaan air sejuk ataupun air yang panas, dia tak boleh hidup, dia akan mati. Jadi kalau air yang biasa tu, air pipe tu, dia boleh hidup. Okey, itu berkaitan dengan suhu. Okey, nombor 4, nutrien. Nutrien ni adalah makanan dia. Jadi biasanya makanan nutrien ni adalah gula. Biasanya kalau kita buat donat tu, sebab apa yeast tu boleh mengembang? Yeast tu dalam adonan tu boleh mengembang sebab kita bergula. Jadi dia akan memberi dia tenaga untuk dia bernafas. Kalau kita bubuh garam, dia tak akan mengembang sebab dia tak ada tenaga untuk dia bernafas. Itu fungsi nutrien. Nutrien ni lebih kepada membekalkan sumber makanan, iaitu gula. Okey, 5 pula, keasidan. Okey. Tahap keasidan dia cuka. Maknanya cuka tu dia terlalu berasid sebab dia terlalu masam. Ataupun bila kamu rasa cuka tu dia ada tengit sikit. Jadi bila dia terlalu berasid, dia tak boleh hidup. Dia kena dalam keadaan yang biasa saja. Ini maknanya biasa, tak perlu ada terlalu banyak garam ke. Sebab bila ada garam ni, dia tak boleh hidup. Itu untuk keasidan. Jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Itu kamu kena tahu. Itu cikgu dah beritahu berapa? Sukan. Suhu udara, keasidan air dan nutrien. Okey, boleh rujuk kamu punya buku nota. Ada dulu kita buat. Okey, boleh rujuk. Okey. Okey, ini tugasan kamu. Tugasan kamu, kita hanya buat pemerhatian. Pemerhatian tu apa yang kamu nampak, apa yang akan berlaku. Okey, cikgu ambil ni dalam buku teks. Okey, ni soalan ni ada dalam buku teks. Okey, dia kata ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Tapi setiap faktor tu dia terbagi kepada 2 beg. Beg A dan A1, B B1, C C1, D D1, E dan E1. Okey, antara dua ni salah satu dia mikroorganisma akan terus hidup, mikroorganisma tidak akan hidup. Okey. Jadi apa yang perlu kamu buat? Tulis yang ini. Kamu tulis beg plastik A A1, B B1, C C1. Okey. Lepas tu tulis pemerhatian kepingan jambu batu selepas seminggu. Maknanya apa yang kamu nampak yang berlaku pada keadaan kepingan buah jambu tu. Contohnya kalau cikgu buat dekat A dibiarkan terbuka. Okey, kalau kita biarkan kepingan jambu tu terbuka, apa yang kita nampak? Jadi kepingan jambu tu akan kelihatan tompok
tompok hitam. Itu pemerhatian. Maknanya kita nampak apa yang kita boleh nampak dengan mata kasar je. Tak perlu kita huraikan sebab apa. Sebab tu adalah inferen. Pemerhatian yang kita nampak saja. Okay. Untuk A1 pula, udara di dalam plastik disedut dengan pam vakum dan diikat. Okay. Jadi, selepas seminggu, kepingan buah jambu itu tiada perubahan. Kenapa cikgu kata A tu berlakunya tompok-tompok hitam, A1 tu dia tiada perubahan. Sebab salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma adalah dengan kehadiran udara. Bila terdapatnya udara, mikroorganisma tu akan hidup. Tetapi bila tiada udara, organisma tak akan hidup. Jadi kepingan jambu tu tiada perubahan. Itu sebab dia. Itu inferen lah. Itu lebih kepada inferen. Hari ni cikgu nak tulis pemerhatian saja. Apa yang kita boleh nampak. Okay. Apa yang kita boleh nampak. Okay. Buat ni. 2/10. Buat dalam buku nota. Okay. Kalau terpulang. Kamu nak yang atas ni kamu nak salin ke? Nak photostat ke? Nak print ke? Terpulang pada kamu. Penting bawah ni. Cikgu nak jawapan bawah ni. Nanti jawapan bawah ni tolong snap hantar pada Telegram personal cikgu untuk cikgu semak. Okey. Sebab sekarang ni dijangka 11 Oktober nanti ada pentaksiran, ada ujian. Okey. Jadi kenalah belajar sikit, bukalah mata, bulatkan mata, rajinlah baca buku sikit. Soalan daripada tahun 4 sampai tahun 6 keluar. Okey. Lepas tu nanti cikgu bagi nombor pin. Ni nombor pin 45678. Kamu masukkan, pilih nama. Nanti cikgu bagi kertas worksheet satu line je untuk kamu sesuaikan faktor-faktor tu dengan gambar yang bersesuaian. Okay. Nanti username dengan password tu nanti cikgu lampirkan dalam grup Telegram. Kamu boleh tengok username kamu apa, password dia apa. Okay. Klik je nanti dekat link bawah tu. Lepas tu apa lagi? Itu saja untuk minggu ni lah. Okay. Sebelum kita berakhir, bagi lagu sikit. Tell me fantastic. Tell me fantastic. Live worksheet. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.